Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan nombor 3 percubaan MRSM tahun 2022. Dan kalau kamu tengok diberi kepada kamu soalan berbentuk graf tak lain tak bukan tingkatan 5 bab yang ke-6 di bawah tajuk nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey, soalan kamu dia suruh kamu berikut adalah berkenaan dengan graf cos R cos QX untuk 0 darjah sehingga 90 darjah. So tengok betul-betul nilai dia. Bukanlah sampai 360. So hati-hati. Okey, soalan kamu dia suruh kamu tentukan nilai P, Q dan juga R. Okey. So kalau kamu tengok kamu sebenarnya ada 4 pembahagi. Satu dekat sini, kemudian satu lagi dekat sini, satu lagi dekat sini. Okey, mungkin kamu nampak 4 atau 5 lah. Kalau cikgu highlight kan titik ni nampak 5 lah. Okey, dan kebiasaannya ini adalah kosong. Dan kalau ikutkan sini kalau kosong, sini adalah 90. So pastinya tengah-tengah ni adalah 45 darjah lah. Sebab dia kira separuh daripada tu. So macam mana cikgu tentukan titik-titik ni sebenarnya? Titik ni adalah titik yang atas ni. So titik ni yang bertindih dekat sini. So titik ni adalah titik yang bawah ni sebenarnya. Okay, so titik ni yang bertindih. So titik ni adalah titik yang atas. So ada 5 titik dekat sini. So dia suruh kamu cari nilai P. So ini dikira macam logik lah. Seperti mana kamu dapat nilai 45 darjah? Sebab kamu ambil nilai 90, kamu bahagi dengan 2. Sebab 45 ni duduk tengah-tengah graf. So separuh daripada graf. So sebab tu kamu ambil 90 darjah bahagi 2 dapat 45. So kalau kamu tengok nilai P ini berada di antara ataupun tengah-tengah antara 0 sampai 45. So wajib kita akan ambil nilai untuk P. Okey, so untuk P seharusnya kamu akan ada nilai 45 darjah. Kita kena bahagi 2 lah lagi sekali. Kenapa bahagi 2? Sebab memang dia berada di tengah. So 45 bahagi dengan 2. So kamu akan dapat nilai 22.5. So itulah nilai sudut P, iaitu 22.5 darjah. So nilai P dah jumpa. Itu cara dia. Okey, so untuk Q kamu ini sebenarnya so kamu tengok P dekat sini tak ada masalah. So P ada pada graf. So Q kamu dalam graf ni tak nampak, tapi Q kamu berada di sebelah X. Okey. So kalau ikutkan yang berada di sebelah X ini ialah yang kita kenal sebagai kitaran. So sebenarnya Q, sebab kalau ikutkan ada senang cerita, yang asal dia adalah Y sama dengan A cos BX plus C. Dia macam tu. Ini adalah orang kata dia punya rumus asal lah, ataupun bentuk yang asal. So dekat sini kamu punya A dalam konsep dalam kamu punya soalan ni dah jadi R. So kamu punya B ni dah jadi Q. Okay, so B kamu ni dah jadi Q. Dan C kamu ni dia tak ada nilai. Dalam soalan kamu ni tak ada nilai. Tak ada nilai maksudnya kita assume C kamu ini adalah kosong lah. Tambah dengan kosong. So sebab tu benda ni tak muncul. So ini yang menjadikan kamu ada Y sama dengan R cos QX. So seperti soalan. Dan cikgu dah kata bila nilai Q ini sebenarnya kita nak mencari B. Dan B ini sebenarnya kitaran. Kalau kamu tanya cikgu, B ini adalah kitaran. Dan kitaran kamu kalau ikutkan dia memang seharusnya 360 darjah. Satu kitaran lengkap iaitu 360 darjah. Dan kalau kamu tengok graf kamu ni, dia hanya bagi 90 darjah sahaja. Bermaksud kalau daripada 4 bahagian tu 0 darjah sampai 90 darjah, lepas tu yang ni kan 180 darjah. So ini adalah 270 darjah. So ini adalah 360 darjah. So graf kamu ini dia hanya bermain di dalam ini saja. Dia baru ambil satu bahagian saja. Sebab dia bermain antara 0 sampai 90 darjah. So bermaksud dia baru ambil satu kawasan sahaja. Dan sebenarnya kalau kamu nampak, kamu ada kawasan nombor 2, kawasan nombor 3 dan kawasan nombor 4. Baru dia lengkap sebagai satu kitaran.
So bermaksud apa yang cikgu nak bagi tahu dekat sini, sebenarnya Q kamu ini ialah bernilai 4. Kenapa 4? Sebab untuk menjadikan dia 360 darjah lengkap satu kitaran, so kamu ada 4 bahagian dekat sini yang menjadikan dia ialah 360 darjah. So yang dia bagi kepada kamu ini baru satu bahagian saja kerana dia sehingga nilai 90 darjah sahaja. So nilai Q kamu kalau ikutkan bernilai 4. So dia macam itulah. So cikgu harap boleh faham dekat situ untuk mengapa dia jadi 4. Sebab kalau ikutkan 4 dengan kata lain sebenarnya 90 ni lah. 90 ni sebenarnya nilai X kan. So 90 nilai dekat sini 90, X kamu adalah 90, Q kamu adalah 4. 4 darab dengan 90 bermaksud dapatlah 360 darjah. Cukuplah dia punya satu kitaran. So sebab tu Q kamu perlu 4. Kalau kamu sebut Q kamu 1 darab dengan 90, dekat sini baru jadi 90 darjah. Sedangkan tak cukup lagi dia punya kitaran, yang mana seharusnya kitaran dia 360. So clear 4 darab dengan X 90 darjah dapat 360 darjah. So Q kamu ialah 4. Dan yang terakhir adalah R. So R ini adalah amplitude ataupun tinggi rendah graf. So R ini adalah tinggi rendah graf. So kamu tengok graf ini bermula daripada kosong sebenarnya, dan dia naik tinggi ke atas membawa 3 jaraknya, ataupun dia turun ke bawah kepada negatif 3 juga membawa jarak yang bernilai 3. So R kamu cukup mudah, R kamu ialah 3 lah. Tinggi dia ataupun rendah dia tetap nilai yang sama, iaitu 3. So P kamu 22.5 darjah, Q bernilai 4, R bernilai 3 untuk soalan nombor 3A. Okey, kita beralih kepada nombor 3B. Soalan nombor 3B dia suruh kamu cari tan theta dan juga sin theta. Okey, so kamu yang ni kamu memang kena hafal sudut sukuan positif. So dekat sini kamu ada 0 darjah, 90 darjah, 180, okey, 270, dan yang terakhir adalah 360 darjah. So ini adalah kawasan semua. Okey, so all students, so ini adalah kawasan bagi sin. Okey, so ini adalah kawasan bagi tan, dan ini adalah kawasan bagi cos, sudut sukuan positif. Okey, so kita akan tengok tan kamu untuk sudut ataupun theta kamu dekat sini. So theta kamu berada di sebelah luar. So nak tak nak sebelah luar ini tiada segitiga. So kita akan tukar theta kamu di sebelah dalam dekat sini. Okey, so itu syarat dia. Okey, so kalau kamu tengok theta kamu, tan bermaksud toa ataupun tan adalah opposite over adjacent. So untuk sudut theta kamu, untuk soalan tan, so opposite dia adalah 15 ataupun negatif 15. Kita ambil nilai saja. Nilai negatif, simbol negatif tu kita abaikanlah terlebih dahulu sebab kita consider dia sebagai jarak sahaja. So jarak kamu adalah 15. Alright, maaf. So yang adjacent ataupun bersebelahan jaraknya ialah 8. So dekat sini kamu semaklah, kamu dah ada tan. Okey, tan theta kita tulis macam tu sebagai jawapan lengkap sama dengan 15/8. Tapi kamu kena semak sudut kamu ini yang asal ini dia dah masuk sukuan pertama, daripada sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, dan sebenarnya dia dah masuk sampai sukuan keempat. Okey, so anak panah ni dia berhenti dalam sukuan keempat, dan sukuan keempat adalah rumah bagi cos. Okey, so rumah bagi cos. Sebab dia dah masuk sampai sukuan keempat, rumah bagi cos. Soalan kamu ialah tan. So tidak dialu-alukan untuk masuk ke dalam rumah cos, so dia akan jadi simbol negatif. So itu cara dia. Dan kita akan teruskan dengan sin. So sin adalah so. Alright, so opposite over hypotenuse. So sudut kamu tan masih sudut yang di luar, tapi kita nak mengira untuk sin kita perlu convert dia ke dalam. So opposite kamu adalah nilai yang sama, iaitu 15, dan hypotenuse kamu jarak dia ialah 17.
Okay, so 15/17. So kalau kamu tulis sin sudut sama dengan 15/17 dan kita akan semak negatif positif lagi sekali. Okay, so semak. So sin ataupun sudut kamu berada di sebelah luar dan dia dah masuk kawasan yang keempat. Dan bila masuk kawasan keempat, dah memang soalannya adalah berkenaan dengan kos, rumah bagi kos. So lagi sekali soalan kamu adalah sin. Tidak dialu-alukan di dalam kawasan yang keempat. So dia akan muncul simbol negatif juga. Dan sebenarnya itulah jawapan kamu untuk soalan B. Tan theta sama dengan negatif 15/8. Okay. Dan yang sin theta sama dengan negatif 15/17. Okey. So itu saja untuk soalan nombor 3 ni. So kalau kamu boleh faham, jangan lupa untuk ajar rakan-rakan yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Jangan lupa tekan button like, meninggalkan sebarang komen dan juga menekan button subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel Cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.